Pelaris ni memang fungsi dia satu je. Nak make sure kedai korang laku, geng. Dalam masa 3 hari boleh balik modal. Bak kata pepatah orang kampung, pergi haji balik hari. Dan yang paling best, yang paling merakuskan, pelanggan-pelanggan korang dapat menikmati air ludahan pocong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back tim puaka kepada rakan-rakan sekalian. Apa aku cakap ni? Dah mengarut lama sangat tak buat video, jadi bebal. Macam kau nampak dekat belakang tu, kita ditemani oleh guru. Oh ya Allah, subhanallah, terkejut. Baru cakap dah jadi. Itu bukan efek, geng. Itu betul-betul. Aku pun terkejut. Sebelum aku mulakan, drop that subscribe button, geng. Dan kalau kau boleh nampak, di bahagian chat tu, ting, ada butang ni, di mana kau boleh bagi saya super sticker ataupun super gift sebagai tanda korang support channel ni, geng. Seperti yang korang tahu, Story Puaka tengah buat tour, geng. Kita tengah pusing-pusing Malaysia. Kalau minggu lepas, cerita daripada Pahang. Minggu ni, cerita daripada negeri Ulik Mayang, negeri Terengganu, geng. Dan cerita pada hari ni berlaku di kawasan pendalaman. Pendalaman di kawasan Terengganu. Teruk Terengganu aku. Kedai ni berada di tepi pantai, geng. Dan dikatakan kedai ni memakai pelaris pocong. Cerita ni daripada salah seorang anak ustaz dekat kampung tersebut. Nama dia adalah Lan. Lan ni cakap yang benda ni berlaku pada tahun 2015 macam tu, geng. Dan ayah dia sendiri yang rungkaikan tentang kedai ni pakai pelaris. Sebelum saya mulakan, rakan-rakan dikasihi sekalian, kita perlukan lampu merah kita. Jadi marilah sama-sama kita merahkan diri kita. Dan cerita seram pada malam ni bertajuk Pocong Pelaris. Kedai tu sebenarnya dah lama buka, geng. Dekat 5 bulan meniaga. Tapi tak laku-laku. Orang jarang now pergi kedai tu, geng. Kenapa tak laku? Apa yang kurang kedai tu? Kata Lan, kedai tu tak best. Sebab tak best, dah lah lauk engkau masin. Kau punya sambal petai pun rasa pahit. Macam kekurangan lah. Lagi satu, owner kedai tu merupakan orang daripada luar kampung, geng. Jadi, diorang tak mesra. Layan tetamu pun macam, nak apa? Sambal petai, letak sendiri lah. Nak apa lagi kau ni? Bayar cepat. Kasar, geng, layanan dia. Sebab itulah orang tak suka makan dekat situ. Kedai ni basically dia jual makanan biasalah. Dia jual breakfast dan juga lunch. Breakfast jual makanan macam nasi lemak, nasi goreng, mihun. Untuk lunch pula dia jual masakan berlauk. Lapar pula cerita malam-malam ni. Tapi Lan memang perhati, kedai tu tak pernah ramai orang, geng. Kadang-kadang orang just pergi sekali je, lepas tu tak repeat dah tempat tu. Dan tiba-tiba yang jadi kepelikan dekat Lan ialah lepas bulan yang ke-6, kedai tu tiba-tiba rancak-rancak berdosa, geng. Tiba-tiba kedai yang tak pernah ada orang tu ramai yang pergi serbu. Macam tengah viral dekat TikTok lah kedai tu. Tapi zaman tu mana ada TikTok, geng. Dia punya tahap viral popular kedai tu sampaikan kalau breakfast pukul 10 makanan dah habis, geng. Kalau lunch tu pukul 2 licin lauk tersebut. Tapi Lan ceritalah, dia dengan abah dia tak ada rasa langsung nak pergi try makanan dekat situ. Walaupun kedai situ ramai, walaupun orang kampung cakap makan dekat sana sedap. Sebab apa tak pergi? Tak tahu. Dia rasa macam ada something wrong, something yang tak best, geng. Walaupun kedai tu meriah, orang ramai dengan dekorasi dia, lampu lilap-lilap dipasang pada waktu siang hari, tapi tak dapat menarik minat ayah Lan dan juga Lan tersendiri untuk pergi cuba rasa kedai tu. One day, adik Lan nama dia Hakim. Hakim ni nak pergilah makan kat kedai tu dengan member-member dia, geng. Dia ajak member dia, jomlah kita pergi makan dekat kedai macam kedai sedap tu. Ramai je hari-hari, mesti power kedai tu. Pun cakap, jomlah pergi naik motor aku. Diorang pun pergilah menuju ke kedai tersebut. Pukul 8 pagi, geng, Hakim sampai. Orang dah penuh beratur macam gini, Nak ambil makanan, siap kena berebut, geng. Sebab orang takut tak cukup. Setelah 30 minit beratur menunggu, barulah tiba giliran Hakim dan juga Am untuk ambil makanan. Time tu, Hakim order nasi dagang. Am pun sama order nasi dagang. Dah dapat makan, dia pun duduk.
Dah duduk tu, member baru nak suap dalam mulut, terus makanan cecah ke lidah, naik bulu roma, geng. Naik bulu roma sebab makanan kat situ sedap gila, geng, sampai menjilat ibu jari kaki. Sedap sampai tahap kalau ada perempuan dekat depan menari goyang-goyang bahu macam ni, sikit pun Hakim takkan pandang sebab makanan tu lagi sedap. Lepas rasa, member terus suap, pong. Gelojoh member makan, geng. Memang time tu, Hakim dengan Am ni khayal nasi dagang, geng. Dan Hakim ni fikirlah, dia fikir, uish, sedap makanan ni. Aku rasa nak bungkus lah untuk keluarga aku dekat rumah. Diorang kena rasa juga makanan sedap ni. Kenapalah tak nak datang sini sangat? Diorang takut apa? Makanan sini semua sedap, semua okey. Hakim time tu dia rasa tak puas hati sebab family dia cakap kedai ni macam tak best. So Hakim pun dia bungkus nasi dagang 2-3 jenis, dia get ready nak balik rumah, geng. Masa Hakim dekat motor nak balik rumah, masih tengiang-ngiang rasa sedap nasi tadi, geng. Sampai satu tahap dia fikir, uish, tak cukup satu ni, balik rumah aku nak makan lagi lah. Rasa lapar betul ni, tak cukup. Aku nak lagi. Faham tak macam mana giannya nasi dagang time tu? Sampai je rumah, Hakim terus masuk ke dalam, pergi ke dapur. Time tu, dekat meja makan, adalah anak beranak tengah duduk nak breakfast. Hakim pun ambil plastik tadi, letak atas meja. Time tu mak dia buat nasi goreng. Tapi Hakim cakap, cop. Hari ni nasi goreng mak letak tepi dulu. Hakim belanja nasi dagang. Korang kena rasa sebab nasi dagang ni paling sedap gila, babe. So mak ayah dia pun ambil lah nasi dagang, letak atas pinggan, buka dia punya getah apa semua, terpampang nasi dagang yang Hakim beli tadi. Time ni Hakim ni excited betul, cakapnya, "Oi, nasi dagang ni sedap gila lah. Tadi orang makan satu tak cukup. Rasa macam nak lagi. Nasib baik Abang Lan dah bangun. Kalau tak orang dah ambil nasi Abang Lan tadi." Tengah excited cerita ni, dia macam menunggu nak tengok reaksi keluarga dia makan. Dalam hati dia fikir, "Wish, ini kalau keluarga aku makan ni, mesti muka dia macam, sedapnya. Mesti macam tu." Hakim rasa macam tak sabar nak tengok reaksi keluarga dia. So keluarga dia pun sahut nasi dagang, suap dalam mulut. Dan time tu, reaksi keluarga ni tak dapat seperti apa yang Hakim bayangkan. Sebab diorang terjeluak, geng. Dah suap dalam mulut diorang, terkeluar balik nasi dagang tadi. Muka masing-masing pelat, geng. Pelat macam ketiak. Time ni Hakim sedih lah. Dia fikir, uish, kenapa keluarga aku macam ni? Aku dah beli pakai duit aku, kau boleh muntah-muntahkan makanan ni, tak sedap sangat ke? Hakim pun tanya, "Wak apa belaka? Wak apa saya mau mutah ni?" Tanya macam tu. Lepas tu Lan pun cakap, "Oh, nasi apa mu beli ni? Tak sedap langsung mu beli makanan ni. Beli mana nasi ni?" Oi, orang Terengganu kalau dengar saya cakap ni jangan muntah pula. Saya tak pandai cakap Terengganu. Tapi Lan cakap yang nasi ni tak sedap langsung. Hakim tak percaya. Hakim pun ambil pinggan Lan, dia sauk sudu dalam nasi tu, dia suap ke mulut. Pak! Suap je ke mulut, geng. Dengan Hakim termuntah sekali. Sebab apa? Sebab time tu rasa nasi dagang tu tak sama langsung dengan yang dia makan tadi. Rasa yang dia makan sekarang, rasa pahit, rasa kelat, rasa masin, semua ada lah. Ikan yang dekat nasi dagang tu pun dah berubah warna, geng. Kalau kita cubit ikan tu, nampak yang ada lendir-lendir hijau. Ibarat dia pakai ikan lama. Time tu, ayah dia ni sebagai seorang ustaz dah rasa something wrong somewhere. Ayah dia pun cakap, tak apa, makanan ni kita buang dulu. Esok, Hakim, Lan, ikut ayah kita pergi makan kedai Denu. Betul aku cakap ni, confident je. Esok paginya, diorang bangun awal, geng. Diorang bangun awal, terus pergi ke kedai tersebut, naik kereta Myvi merah. Sampai dekat kedai tu dah pukul 8. Tapi pukul 8 ni memang orang dah beratur ramai lah. Diorang pun kena beratur, geng. Turun je kereta, ayah dia dah geleng kepala. Tengok kedai tu, ayah dia fikir macam, berat nanang kedai ni. Tak masuk lagi, baru turun kereta, tengok daripada jauh dah cakap berat kedai ni. Diorang pun berjalan lah beratur dekat kedai tersebut. Time ni, ayah Hakim macam tak tenang, geng. Ayah dia macam duk usah-usah pelik, macam tengok kiri kanan depan belakang. Apa yang ada kat kedai ni, macam tengah usah-usah, geng. Ayah dia usah ke main usah, sampailah tiba giliran diorang untuk ambil makanan. Dekat depan ni terpampang bau nasi dagang yang sangat-sangat sedap, seperti mana yang Hakim bau semalam. Memang banyak gila lauk, geng. Hakim pun macam biasalah, dia ambil nasi dagang, dia ambil ayam sikit, semua sikit. Dia pun settle pergi duduk dekat satu tempat yang betul-betul di hadapan kaunter. Time ni, Hakim baru nak suap makanan. Ayah dia pegang tangan. Dia cakap, sabar dulu, sabar. Kejap, jangan makan lagi. Benda tak molek tu. Ayah dia cakap macam tu. Hakim pandang ayah dia.
Apa dok molek ni? Ya, nasi dagang je. Hakim dengan muka pelik, dia letak balik sudu. Ayah dia tadi usah je dekat kaunter. Dan bila dia pandang atas kaunter, terkejut member geng. Ni kaunter, belakang kaunter dekat dinding tu, dia terkejut. Terkejut sebab betul-betul di atas kaunter tergantung elok ingatkan ayat Al-Quran sebab dalam bahasa Jawi. Tapi lepas ditenung, ia merupakan wafak pelaris, di mana wafak tersebut berbentuk macam-macam tapi dalam tulisan Jawi. Sehingga kan kalau first time tengok, orang ingat ayat Al-Quran ni gantung, bagus, alhamdulillah kedai ni. Tapi bila ditenung, baru nampak rupanya itu adalah wafak. Dan wafak tu berada dalam frame. Ada 3 frame, 1, 2, 3. Dekat 2 ni ibarat macam wafak binatang lah. Atas sekali, di tengah-tengah wafak pocong. Ayah dia cakap dekat anak-anak dia, bisik, kalau ada wafak dia, mesti ada makhluknya. Maksudnya, kalau wafak tu bentuk rimau, mesti ada penjaga rimau yang jaga. Kalau wafak tu berbentuk yang bungkus tu, mesti ada makhluk tersebut. So ayah dia pun cakap, duduk sini jap, ayah nak pergi toilet, nak pergi tandas. Ayah dia pun bangun, tanya dekat abang yang jaga kedai tu, tanya, bang, tandas mana? Abang tu cakap, tandas dekat belakang, kena lalu pintu belakang kaunter ni, ada tandas sebelah dapur. Ayah dia pun pergilah lalu belakang kaunter. Lalu belakang kaunter tu ada 2 pintu, kiri kanan. Pintu kanan ialah ke arah dapur, pintu kiri ke arah tandas, geng. Ayah dia rasa curious, rasa ingin tahu. Dia pun intai ke arah dapur, kosong, tak ada orang. Yang ada hanyalah beberapa periuk gulai yang berada di atas dapur. Tak ada orang yang kacau, je just biar je api terbuka macam tu. Tapi time tu bulu roma ayah naik, geng, mencanak-canak. Sebab di sebelah periuk besar tu kelihatan makhluk berbunjut, berbungkus sedang berdiri. Tengah buat apa? Dia tengah seakan goyangkan badan depan dan belakang sambil meludah ke dalam periuk. Mukanya hitam, baunya busuk kelat, geng. Memang kain dia memang warna tanah dan memang busuk gila lah, seakan tak dapat dibayangkan busuknya macam mana. Lepas nampak makhluk tu ludah-ludah ke dalam periuk, ayah Hakim tak fikir panjang, terus keluar daripada pintu kaunter tu, terus capai tangan anak dia. Dengan kasar dia tarik terus belah, tak makan sikit pun, geng. Dan waktu tu anak dia macam tanyalah, kenapa ayah nampak apa? Tapi ayah dia senyap. Sehinggalah sampai dekat rumah, baru ayah dia cerita apa yang jadi. Time tu juga si Hakim tu termuntah-muntah, geng. Patutlah makanan tu sedap semacam, sebab makanan ni bila pakai pelaris dia akan sedap. Tapi sedap dia dekat kedai je. Kalau kau bungkus bawa balik rumah, terus tak rasa apa-apa, geng. Lepas tu apa jadi? Ayah Hakim ni dia pergilah report pejabat agama. Penjaga agama pun datang mengejut, spot check, jumpa wafak-wafak tersebut. Dan si owner kedai tu pun dah ditahan sebab menggunakan barangan syirik atas tujuan untuk melariskan perniagaan. Dan dikatakan lagi, dekat kaunter tu baru ada 3, geng. Dekat dapur ada lagi 10 wafak. Di mana dia tanam wafak tu di tepi-tepi tiang dapur. Orang kampung lepas dengar cerita tu terus trauma, geng, tak makan kedai. Walaupun kedai tu kedai elok, tak pergi, geng. Diceritakanlah sekarang ni tapak kedai tu dah dirobohkan, tapi telah pun dibinakan sebuah kedai makan lain. Dan kali ni memang kedai makan tu kedai makan yang elok lah, orang kampung punya kedai makan. Tapi guys, owner kedai makan sekarang ni dia cakap, kadang-kadang waktu pagi baru nak buka kedai, baru nak susun-susun barang, nak tutup kedai waktu tengah hari, dia terserempak dengan pocong. Tapi benda tu tak kacau, dia just duduk di satu sudut kedai, seakan macam duduk macam ni je. Mungkin sebab yelah benda dah dipanggil tapi tak dihantar balik, so dia tak ada tempat nak pergi. Dan benda tu masih ada sehingga sekarang.
That's all cerita for today daripada negeri Terengganu, geng. Kalau korang nak dengar cerita daripada negeri-negeri lain, drop that subscribe button. Thank you pada yang send stiker dan juga super gift. Semoga murah rezeki. Jumpa dalam story puaka akan datang. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao. Assalamualaikum.